أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bersoalan pada Ustaz, mungkin Ustaz boleh ceritakan pentingnya mempelajari bahasa Arab dan di mana harus saya bermula jika saya ingin mempelajari bahasa Arab. Allah Ta'ala lupa soalan ni, dah tanya awal dah tapi saya terlupa nak jawab masa kuliah. Ini baru nak jawab. Baik, sorry saya terlupa nak sentuh dalam kuliah tadi. Saya difahamkan yang tuan-tuan dan puan-puan sangat mementingkan bahasa Arab kan, mementingkan pelajaran bahasa Arab, ada kelas nahu, kelas saraf dan sebagainya. Yang mana ini satu perkara yang baik lah sebenarnya. Sepatutnya saya sentuh isu ni dalam kuliah tadi tapi tak sempat nak sentuh. Pertama sekali saya nak sentuh inilah. Saya bukan pandai dalam bahasa Arab, bukan kepakaran saya dalam bahasa Arab. Itu hakikatnya yang tuan-tuan, ramai orang salah faham. Ramai orang bila sebut Ustaz Salman, Ustaz Salman bahasa Arab bagus. Tak. Ini bukan kepakaran saya. Maksud saya, kalau kira kepakaran banding dengan ulama', satu kepakaran pun kita tak ada lah kalau kira kan, banding kita dengan ulama' besar. Tapi ketekunan saya sebenarnya bukan dalam bahasa Arab. Bahasa Arab saya tak ada lah bagus. Tak bagus mana pun lah kira bahasa Arab saya. Bukanlah sehebat kawan-kawan lain yang memang bagus di dalam bahasa Arab. Saya bahasa Arab ni tunggal langgang tuan-tuan. Kalau ialah berbanding dengan orang yang tak belajar Arab, kira kita bagus ya kan, kalau banding dengan orang yang tak belajar Arab langsung. Tapi kalau komuniti yang bagus Arab, saya ni bukan orang yang hebat dalam bahasa Arab. Itu yang pertama. Ramai kawan-kawan lain yang hebat dalam bahasa Arab. Bukan ketekunan saya, okey? Itu nak kena perbetul lah juga satu. Cuma ialah bila baca bolehlah faham kan, kita belajar universiti bahasa Arab, bila baca Quran, baca hadis, baca kitab-kitab, kita boleh faham, boleh nampak perbahasan tu, boleh faham bahasa Arab. Saya nak tekankan bahasa Arab, walaupun kita tak pandai bahasa Arab, tapi bahasa Arab ni bahasa yang penting untuk kita belajar, sangat penting. Ada benda yang wajib untuk kita pelajari, iaitu sehingga kita faham maksud bacaan-bacaan wajib di dalam solat. Itu wajib. Mesti belajar sampai tahu. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim sampai habis Al-Fatihah. Apa lagi? Allahu akbar. Apa lagi? Ini semua wajib dipelajari. At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah, wajib belajar maksudnya. Minimum requirement. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kena faham maksudnya. Tak faham tak boleh, mesti faham. Tapi lebih daripada itu, tentang bahasa Arab, apabila kita pelajari bahasa Arab, kita akan dapat nikmat. Kepada saya lah, ini antara nikmat yang paling besar mungkin yang Allah bagi kepada saya, boleh faham Arab. Nikmat paling besar. Sebab dia unlock kita punya kemampuan untuk memahami banyak benda di dalam agama ini. Banyak perkara dalam agama ini kita telah pun membuka potensi kita untuk faham dengan mempelajari bahasa Arab. Kita solat di belakang imam. Solat di belakang imam kita boleh faham. Kita pun tak faham setiap patah perkataan, ada benda kena rujuk kamus, tapi konteks ayat tu boleh faham. Ini nikmat yang besar. Kalau dalam Quran kan, nikmat yang besar. Sebab pengajaran Al-Quran tak putus-putus, berterusan. 30 kali kalau orang tu boleh khatam Al-Quran, 30 kali khatam Quran, sampai kali ke-31 akan ada ilmu baru yang dia dapat daripada Al-Quran yang sebelum tu tak dapat. Akan ada fikir, dapatlah hikmah, kelebihan, ilmu, kefahaman baru yang 30 kali khatam tak dapat, kali ke-31 baru dapat. Jadi memahami bahasa Arab untuk memahami Al-Quran adalah sangat-sangat penting, dia membantu kita. Itu belum masuk lagi tentang baca hadis, boleh faham hadis, baca kitab yang ditulis oleh para ulama, sedikit sebanyak bila baca boleh faham. Ini semua potensi-potensi ini memerlukan kefahaman bahasa Arab. Bahasa Arab penting, tapi tak wajib, penting, dan dia menyeronokkan. Macam mana nak belajar bahasa Arab? Sekali lagi, tuan-tuan tak boleh tanya saya. Ini bukan kepakaran saya. Bukan kepakaran saya untuk mengajar bahasa Arab kepada bukan orang Arab. Bukan bidang saya. Tuan-tuan boleh carilah orang-orang yang memang kepakaran mereka dalam bahasa Arab. Kita ada ramai sahabat-sahabat, kawan-kawan saya yang ada PhD dalam Arabic, yang pergi ilmu mengaji talaqi, nahu, saraf, satu persatu perkataan. Jumpa dengan mereka, mereka boleh bagi bantuan dalam bab ni. Cuma
Saya sendirilah ni nak cerita sedikit pengalaman, tak banyak, sikit je. Antara keputusan yang saya rasa paling tepat saya buat dalam hidup saya adalah masuk pengajian Islam dan belajar bahasa Arab. Saya rasa itu keputusan yang paling tepat. Walaupun asalnya pengajian Islam ni kalau fikir-fikir nak kerja apa? Boleh jadi cikgu lah kan, pengajian Islam boleh jadi cikgu sekolah ataupun boleh jadi pensyarah universiti. Apa lagi boleh kerja? Zaman saya di sekolah dulu, 10-15 tahun lepas, adalah sikit orang yang bagus dalam Islamic banking, sikit orang, tapi tak ramai lah, beberapa orang, tapi peluang kerja tak banyak. Kalau fikir peluang kerja tak banyak. Tapi alhamdulillah saya telah pilih satu keputusan yang pada saya keputusan yang sangat saya suka sampai ke hari ini. Ketika umur 17, lepas SPM, pilih untuk masuk universiti belajar pengajian Islam. Kalaulah bukan kerana pengajian Islam pun, kerana itulah detik-detik saya mula belajar dan faham bahasa Arab. Saya ni akademik pun tak pandai juga, result lebih kurang macam perempuan, macam tuan-tuan dan perempuan juga di sana sini tunggang langgang. Kita sama. Kalau ada yang jenis pandai depan-depan paling tinggi, itu kategori link. Tapi saya sama macam kebanyakan kita, result lebih kurang je, kira alhamdulillah. Boleh kira boleh masuk universiti. Tapi ada satu subjek yang saya bagus lah. Ni bukan nak puji diri sendiri, nak cerita sikit apa yang berlaku dulu, iaitu account, prinsip account saya pandai. Belagak dah pula saya pandai. Bukan saya pandai, result saya bagus lah bab tu. Saya ingat percubaan SPM saya, prinsip account dapat 98 per 100. So prinsip account ni memang confident, SPM mesti dapat 100. Saya pun tak tahu macam mana, buat jadi je. Kan kira ledger tu kan, kira sama je. Cikgu saya Sri Ram, dia ingat saya. Sri Ram ni cikgu orang Hindu yang mengajar sekolah Al-Masyhur, mesti dia ingat saya. Antara best student dalam account dah. Percubaan SPM 98 kot, memang kira power lah account kan. Bukan nak bangga, bab lain saya sama macam tuan-tuan, tak apa pandai kot. Bab tu je pandai. Tapi bila masuk universiti, duk fikir antara dua. Kalau belajar account, aku boleh jadi accountant tu. Kira nampaklah tanjak sikit-sikit boleh jadi accountant. Admat memang tak pandai lah, lingkup, tunggang langgang. Account nampak aku boleh jadi accountant tu kalau belajar. Satu lagi, Islamic study. Belajar agama. Belajar agama adalah kerja, tengok time tu minat Dr. Mazhar kan, Dr. Asri tengok boleh jadi macam dia kot. Dia tak jadi mufti lagi masa tu, pensyarah universiti. Boleh jadi pensyarah universiti kot paling tinggi. Account boleh jadi accountant. Satu keputusan yang paling tepat saya buat ketika itu adalah belajar Islamic study. Belajar ilmu agama. Bila belajar ilmu agama pula, masuk matrik UIA ni, tuan-tuan boleh verify cerita ni dengan kawan-kawan saya yang duduk sekali. Masuk matrik UIA sekali, satu batch. Merata-rata mereka ada sekarang. Ada pensyarah universiti, ada cikgu sekolah, ada jadi pegawai askar, ada jadi macam-macam kawan saya. Tuan-tuan boleh cari dan verify cerita ni. Dia ada placement test untuk Arabic. Untuk tentukan hang nak start level mana. Kita SPM, sekolah SMKA. Bahasa Arab memang tak berapa bagus. Tapi masuk UIA, placement test macam biasa lah. Dah SPM pun alhamdulillah, Arabic dapat A kot, tapi Arab tak bagus. Masuk UIA, matrik UIA, start level paling bawah sekali. Untuk budak-budak Islamic study, paling bawah dia ada level 3, 4, 5. Nak start di mana? Start level 3 kalau tak silap, paling bawah. Tapi bukan saya seorang je tak cerdik time tu, ramai tak cerdik. Majoriti memang duduk bawah. Adalah sikit yang start level 4, mereka power gila bahasa Arab. Ada 2-3 orang yang start level 5 terus. Power betul, kira hebat lah bahasa Arab. Saya ingat dalam kawan-kawan saya yang tak perlu, exempted ni tak payah ambil bahasa Arab, dia boleh terus start kuliah. Seorang je yang saya ingat, kawan saya Dr. Ikhwan Abdullah, lecturer UIA sekarang. Tuan-tuan boleh cek cerita dengan dia ataupun kawan-kawan yang lain. Saya start level paling bawah, level 3. Paling cikai lah orang kita. Tapi ini yang perkara kedua yang saya buat lah. Setahun masa di matrik tu, saya habiskan masa baca buku Arab walaupun tunggang langgang dan hafal setiap patah perkataan dalam bahasa Arab. So sehari dalam 20 perkataan. 300 hari, 300 kali 20, berapa ribu perkataan saya pun tak tahu. Hafal perkataan. Setahun. Betul-betul tekun. Pergi kelas, belajar bahasa Arab. Banyak gila. Itu adalah masa short sem tu sampai 8 jam sehari belajar bahasa Arab. Belajar. Tapi sehari saya akan hafal 20 patah, 30 patah, 15 patah perkataan. Setiap hari selama setahun kecuali weekend. Tak kira lah Islamic study ke, bahasa Arab ke, belajar apa pun. Weekend aku umpah jangan kacau. Aku relax. Sehari 20 perkataan, 30 perkataan, 15 perkataan selama setahun. Lepas setahun,
Tahun kedua, baru saya pergi ke library, baca buku Arab. Wah, dah boleh faham. Tak faham setiap patah perkataan lah, tapi boleh nampak konteks dia, boleh nampak ayat, boleh faham ayat. So kalau orang tanya, berapa lama saya tekun belajar Arab? Setahun. Tapi setahun tu memang tekun betul ya. Tekun sungguh. Pergi kelas pagi, balik hafal 20 patah perkataan, esok lagi 20, lusa lagi 20, masuk tulat, ulang balik perkataan hari first, perkataan hari kedua. Setahun tu bersungguhlah belajar Arab. Panjang lagi lah cerita dia, tapi hari ni bukan kita nak cerita tentang pengalaman saya belajar Arab semata-mata, tapi itulah permulaannya yang pada saya, alhamdulillah thumma alhamdulillah walhamdulillahi ala kulli hal. Itu keputusan yang paling tepat yang saya buat dalam hidup saya kot. Setahun yang saya invest, yang setahun masa umur 18 lah. Kalau setahun tuan-tuan nak start lah ni umur 45, mungkin otak dah berselut sikit, dia akan ambil 2-3 tahun lah kot kan. Setahun yang saya invest masa umur 18, itu detik yang pada saya satu detik yang saya bersyukur. Pilihan yang paling tepat yang saya buat pada ketika tu. Setakat tu dulu kot lah, tak payah cerita panjang lah untuk soalan ni.